بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام آمين يا رب العالمين. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis, Fadilatul Ustaz kita yang diraikan, para barisan asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib yang ada dalam majlis pada hari ini. Ada salah, silap dan kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya yang saya sayangi, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, muslimin muslimat, mudah-mudahan semua yang hadir pada malam ini diberkati, dirahmati dan ditunaikan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Semua sehat? Alhamdulillah. Tajuk yang diberikan kepada saya malam ni sirah dan perwatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sepatutnya Ustaz Syed lah yang kena cerita, Tok Wan ni apa? Makanya saya segan juga lah saya. Apa nama, ada beberapa Syed dalam majlis kita ni, jadi patutnya cucu-cucu lah yang cerita kan. Ambil orang luar mai pula don pula something mana. Jadi ada barangkali ada beberapa kekurangan dalam penyampaian saya. Jadi saya mohon ampun, maaf. Sekadar menunaikan hajat tuan rumah. Jadi hari ini perbincangan kita tak lari jauh daripada kecenderungan saya persiapan untuk kita masuk Isra dan Mi'raj. Tapi huraian saya insya-Allah saya cuba hurai berkaitan kehidupan kita lah, setiap step dia tu. Okey.
Jadi sebelum kita mula lebih jauh, elok kalau kita baca surah Al-Fatihah, kita niatkan hadiah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, khusus ahli qaryah Masjid Al-Furqan. Semoga semua yang menepi dahulu daripada kita, Allah tempatkan mereka dengan orang soleh. Dan malam ni sebab kumpul ramai-ramai, tajuk pula pasal Rasulullah, tambah sikitlah niat kita. Mudah-mudahan Allah pelihara tuan-tuan dan saya di waktu tengah khilaf banyak ni, Allah bagi kita nampak mana ulama yang betul, mana ulama yang tak betul. Jadi senang tuan-tuan nak ikut. Boleh jadi saya salah, wallahu alam, saya pun tak tahu. Okey, jadi banyak Allah pandu tuan-tuan ke arah yang betul insya-Allah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Khair. Baik. Sirah adalah history dalam bahasa Arab. Sirah, dia punya perjalanan, dia lebih kepada perjalanan hidup. Sejarah dalam bahasa Melayu kita tak kata sirah, kita kata sejarah. Sejarah mai daripada perkataan bahasa Arab syajarah, pokok. Orang Melayu ni dia kita sentimental. Orang Melayu dia punya ambil turuk, dia turuk tariqah, jalan, turuk jalan-jalan. Sebab itu dalam kehidupan kita, majoriti perjalanan orang Melayu, alam Melayu ni luas. Bukan orang Malaysia aja, jangan duk silap. Saya gitu abang Melayu dia duk ingat Malaysia. Dia Indonesia bawah tu sampai Sumatera lah, apa semua mai ke belah kita kata naik ke atas Filipina, sampai Laos ujung bawah, sampai ke tepi tu semua tu, sampai Thailand atas, sampai ke Terang apa semua atas tu. Yang tu alam Melayu berapa banyak tu. Itu tu kalau kumpul sekarang ni, kalah majoriti orang Islam dunia adalah orang Melayu. Majoriti senang aja. Tu kalau kumpul semua tu majoriti orang alam Melayu adalah orang Islam paling ramai, majoriti. Kenapa? Mesti dia ada sebab. Sebab dia salah satu tariqah dia, jalan dia adalah jalan tasawuf, jalan bersihkan jiwa, jalan sentimental, dia dalam. Sebab tu negara-negara lain yang biasa Islam, saya guna istilah, yang biasa Islam singgah, bila dijajah balik oleh penjajah atau diambil balik oleh penjajah, orang kata tempat asal dia ataupun orang penjajah lain masuk, habis Islam tak boleh berdiri lama. Habis alam Melayu dah. Islam bukan mai daripada alam Melayu, Islam mai bermula daripada tanah para anbiya di belah sebelah Arab sana. Tapi sampai saja alam Melayu singgah, duduk terus sampai hari ini. Orang lain penjajah masuk sekali dua ya. Alam Melayu bersilih ganti. Masuk dengan Portugis, dengan Inggris, masuk dengan Siam, masuk Jepun, masuk Belanda. Tapi Islam still number one. Tak boleh buang dia. Itu kelebihan tasawuf. Bukti
Bukti sejarah datang daripada perkataan pokok syajaratun. Kita tak ambil sirah, kita tak guna istilah sirah. Arab dia panggil sirah, kita panggil syajarah. Dia start daripada berakar umbi. Okay, kalau yang tu susah kita nak faham, ambil paling simple, murid. Bahasa Arab panggil tilmizatun, pelajar, ataupun talibul ilm. Hadis Nabi kan, talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu itu wajib bagi orang Islam, baik lelaki baik perempuan. Minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sampai ke kubur. Hadis apa dia? Talab, itu penuntut ilmu. Arab sebut. Orang Melayu tak. Orang Melayu murid. Dia main daripada perkataan yuridu, orang yang berhajat, berkehendak. Murid, orang yang berkehendak. Lain. Kau baru tahu. Kacau. Ingat bahasa Melayu. Dah, tu bahasa Arab. Murid, orang yang berkehendak. Murid, kita tak kata tilmiz, kita tak kata talib, kita kata murid. Murid darjah 1. Murid bukan bahasa Melayu, bahasa Arab. Ana uridu, saya berkehendak, saya mau. Kalau Mekah dia panggil tibra, bahasa Arab tibra. Tibra hang nak apa? Kalau Mesir dia kata aize, hang mau apa? Tapi bahasa original dia yuridu, hang nak apa? Yuridu, aku apa? Dia berkehendak. Uridu, aku berkehendak. Murid berkehendak, dia nak aku belajar ni pasal aku mau. Dia dalam tu. Dia tepi jalan tasawuf. Murid ni digunakan dalam ilmu tasawuf. Dia ilmu bersihkan jiwa kita, hati kita. Okey, khalas. Itu sirah. Syajarah, orang kita. Sirah, sejarah. Perwatakan Nabi punya karakter. So kita nak bincang sejarah Nabi dan karakter Nabi malam ni. Ini lagi 3 hari masuk 1 Rejab. Jadi 1 Rejab saya bagi tahu dulu. 1 Rejab malam mustajab doa. Masjid kena ready aktiviti berdoa. Tambah-tambah anak-anak nak ambil SPM. 1 Rejab malam mustajab doa jatuh pada hari Jumaat malam 1. So ada 2 malam mustajab doa. Khamis malam Jumaat, Jumaat malam Sabtu. So boleh buat event 2 malam berturut-turut. Alang-alang sebut anak SPM, nanti hujung, bukan hujung lah, yalah nak dekat hujung SPM, sangkut pula dengan nisfu Sya'ban, malam mustajab doa yang kedua. So dia akan sangkut dengan anak-anak yang tengah ambil SPM. So mesti kena ada aktiviti berdoa. Nisfu Sya'ban, kurang-kurang baca Yasin 3 kali. Sabit daripada penulisan Imam Asy-Syafi'i. Sudah sangkut. Hari ini nama Imam Syafi'i masyhur. Bagus ya. Masyhur senang nak cerita. Kita bukan ngata orang, kita habaq. Itu senang. Imam Syafi'i ni, kita nak kata, berkata Imam Syafi'i. Tuan-tuan jangan nampak Imam Syafi'i macam ustaz yang mengajar sini tau. Tuan-tuan jangan nampak macam tu. Imam Syafi'i bukannya ustaz yang nak baca khutbah tang sini dengan duduk tang sini. Tambah macam saya lagi tak boleh pakai. Imam Syafi'i lain standard dia. Lain, dia punya standard dia lain. Bukan Imam Syafi'i, dia punya kedudukan yang nombor 1. Saya abang tuan-tuan tu. Ni macam biasa, macam tadi lah. Habaq sirah lu, betul bawa habaq murid. Saya bagi tuan-tuan yang payah lu sikit, betul saya kita sulam yang senang-senang. Imam Syafi'i punya standard ni untuk mengetahui anak-anak. Mana ada jawapan daripada Imam Syafi'i melainkan semuanya bentuk syair. Orang tanya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i hang ni pandai sangat ni, lagu mana pandai ni? Dia bukan jawab macam budak-budak SPM jawab. Bila orang tanya ni, cik dapat 6A, straight A, 11A, 12A ni macam mana? Oh, saya ni kira belajar lah, fokus lah pak. Imam Syafi'i kan jawab lagu tu. Dia jawab senang ya. Akhi lan tanalul ilma illa bisittatin. Dia bagi syair.
Dia bukan bagi ni orang kata tok guru. Orang nak mengata kat tok guru. Imam Syafi'i pun orang mengata. Standard lah. 2 kali anak murid main kat Imam Syafi'i, kata kat Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, ni ada orang nak mengata kat Imam Syafi'i. Yang mengata tu pun, kalau bahasa kita ustaz juga, duk mengata kat Imam Syafi'i. Macam mana ni? Imam Syafi'i kata, kalau aku jawab dekat mereka, aku sama macam mereka. Tak apa, kita ni umpama bukhur, bila dibakar akan semerbak wanginya. Tu boleh cari orang hari ni jawab dulu tu. Sebab tu orang alam Melayu kita dulu, kebanyakan kita pantun dan syair, gurindam, kerana bijak. Hang ni mana boleh tanya, contoh boleh buat pantun, buat keluar satu pantun, tak jadi. Spontan petik, tak boleh, tak boleh. Saya sama, tak boleh. Orang mai pula, anak murid mai pula selang masa, Tok Guru, ni depa duk mengata kat Tok Guru. Tadi dia dah habaq ada perumpamaan. Kita ni umpama bukhur, bakar bukhur tu, lagi dibakar lagi wangi, lagi bakar lagi wangi. Orang mengata kita lagi semerbak harum, orang mendapat rahmat, barakah. Tu Imam Syafi'i punya jawapan. Yang kedua, bila anak murid kata Tok Guru no, orang duk mengata kat Tok Guru, dia bagi syair. Saya minta maaf lah, syair tu saya tak hafal dia punya rima dia, saya baca bahasa Melayu je lah. Apa Imam Syafi'i kata? Dengan mulut manusia, Allah yang maha sempurna dikatakan ada anak. Dengan mulut manusia, Nabi yang diciptakan sempurna dikatakan ahli sihir. Kalaulah Allah maha sempurna dan Nabi yang sempurna dikatakan dengan mulut manusia, macam mana pula aku boleh terlepas daripada mulut manusia? Sebab kalau tuan-tuan baca Arab dia lagi sedap. Hujung dia wa kaifa ana. Allah kena, Nabi kena, takkan aku selamat. Itu jawapan Imam Syafi'i, luar biasa. Itu umum kalau orang tanya Imam Syafi'i ni lagu mana. Tapi kalau tuan-tuan nak dalam sikit tapi senang, dia dalam tapi senang. Apa dia? Semua ulama hadis pegang dengan Imam Syafi'i, selesai. Hak yang duk kata Imam Syafi'i tak pandai hadis, Imam Syafi'i tak pandai hadis, Imam Syafi'i pun hadis tak kena, Imam Syafi'i pun tu tak kena, dia tak kena. Saya nak abang, semua ulama hadis pegang dengan Imam Syafi'i. Semua, majoriti ulama hadis besar. Tuan-tuan nama je kat saya. Kalau kita sekolah dulu, ingat tak dalam TV3 duk buat keluar hadis sebelum azan dengan lepas azan, betul? Saya lagi keluar nama Imam Daruqutni Asy-Syafi'i, Imam Ad-Darimi Asy-Syafi'i, Imam As-Suyuti Asy-Syafi'i, Imam Abu Dawud Asy-Syafi'i, Imam An-Nasa'i Asy-Syafi'i. Tu semua champion hadis. Semua. Atas sikit yang mensyarahkan hadis Imam Muslim Asy-Syafi'i. Siapa? Imam An-Nawawi, striker Imam Syafi'i punya mazhab. Atas lagi yang mensyarahkan hadis Imam Bukhari, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Ambil tokeh hadis terus lah. Imam Bukhari hafal 600,000 hadis Asy-Syafi'i. Saya nak bercakap cerdik dululah. Kalau ulama hadis alim boleh pegang dengan mazhab Imam Syafi'i, pelik lah kalau orang hari ni tak apa-apa pun. Saya tanya tuan-tuan dalam ni, kalau saya petik satu, bagi saya hadis tentang rukuk macam mana? Mampu. Kalah lah kita. 1-2 hadis pun kita tak apa. Yang ni ulama hadis majoriti. Tu tak sebut lagi Az-Zahabi, champion sekarang. Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i, Imam Al-Ghazali Asy-Syafi'i. Semua ulama-ulama champion. Kitab-kitab rujukan tuan-tuan. Tafsir tuan-tuan nak baca paling banyak apa dia? Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, Imam Abdul Fida bin Ismail Asy-Syafi'i. Jam. Power Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i tulis dalam kitab dia, dia kata ada 5 malam mustajab doa. Yang pertama, Khamis malam Jumaat. Jangan tinggal Khamis malam Jumaat. Jangan ambil sambil lewat. Khamis malam Jumaat ni dia punya penyusunan adab
ulama tu, dahsyat. Dahsyat. Dia punya bawa lepas maghrib tu, dia punya susunan jadual ulama susun tu, kita kalau tengok, dah macam kira esok kiamat lah. Dan ulama istiqamah buat tiap-tiap minggu. Memang padu lah. Atau tajuk tu kena tajuk lain. Sebab tu kalau dulu zaman ayah kita, bapa kita, Khamis malam Jumaat, masjid mesti orang semua pakai baju putih punya. Sebab tu sunnah dia. Khamis malam Jumaat dengan hari Jumaat esok, memang semua akan pakai baju putih. Kita tak istiqamah. Maksud saya sama aja, tak istiqamah kita. Dululah zaman bapak kita masa awal Islam. Sebab apa? Nak bagi semua tekun pada malam Jumaat. Ingat mati, semayang elok-elok, malam ni mustajab doa. Siapa yang ada problem dalam keluarga, mai masjid berdoa, ya Allah, malam ni malam. Sebab apa? Tu Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam, akhir juzuk 1, kata Allah apa dalam tu? Dia jadi idola kepada orang yang keluarga bermasalah. Kita semua hari ni, keluarga kita semua ada masalah. So idola kita keluarga ni. Sebab apa? Keluarga ni anak dia semua Nabi. 12 orang Nabi. 12 orang. Kita satu keluarga, kita mungkin seorang aja hafal Quran. Hak ni 12 orang Nabi. Keluarga siapa? Nabi Yaqub. Wa wassa biha silap. Wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub bani inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Okey, sambung kat sini. Akhir juzuk 1. Juzuk 1 dulu tu kita buka macam ni, habis juzuk 1, juzuk 2 muka surat belah kiri. So belah kanan ni kita patah balik, belah kiri sebelum kita selak habis juzuk 1. Tengah-tengah Allah kata apa? Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Allah habaq kat kita, bukan saya cerita kat kita. Allah habaq kat kita dalam Quran. Allah kata apa? Am kuntum syuhada. Hamba semua tak tengok ke keluarga ni bagus? Anak dia 12 orang Nabi. Macam mana anak dia boleh angkat darjat jadi Nabi, sedangkan anak dia awal-awal pukul adik-beradik mereka. Dia bukan mereka pukul Nabi Yusuf, ya? Bukan mereka cakap bohong ayah mereka, bawa apa serigala bercakap bohong. Maknanya anak dia problem. Tapi macam mana dia boleh berubah tiba-tiba naik jadi Nabi? Mesti ada satu amalan. Ada. Saufa astaghfiru lakum rabbi. Dalam tu ayah dia cakap, ketika anak dia kata, ayah minta maaf, kami semua taubat dah, ayah tak buat dah, kami buat jahat. Ayah dia kata, saufa astaghfiru lakum rabbi. Jangan takut anak aku pasti akan minta doa pada kamu. Seorang ayah. Bila? Kata ulama, Khamis malam Jumaat. Buka kita. So Imam Syafi'i kata pertama, Khamis malam Jumaat. Yang kedua, malam hari raya. Raya pertama, raya Aidil Fitri, raya Aidil Adha. Ini tak apalah, KIV nanti Ramadan bincanglah. Masa kita tak cukup. Yang keempat, 1 Rajab. Yang kelima, nisfu Syaban. So abang-abang yang ambil SPM ni, 1 Rajab jumpa dalam SPM, nak SPM, tengah nisfu Syaban, 15 hari bulan Syaban, jumpa juga masa tu tengah naik SPM. Patut gunakan kesempatan ni. Bukan senang dah dapat SPM masa 2 bulan mustajab doa. Syaban nanti ada event paling penting. Apa dia? Selawat. Kenapa? Bulan Syaban turun tu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tu ayat tu turun bulan Syaban. Kan saja-saja. So bayangkan bulan barakah, anak-anak tengah ambil SPM, abang-abang ambil SPM, mesti buat event, jangan takut, mesti kena buat. So 12 hari bulan 1, 1 Rejab. Sebelum tu 11 hari bulan 1, malam tu buat majlis, mesti baca doa banyak-banyak. Mesti doa gila-gila punya. Buahlah tajuk 1,000,000 doa ke, 1,000 doa ke, malam tu balas doa ya. Dah mustajab. Okey, settle. Tu selingan masuk. Belum masuk tajuk lagi. Masuk tajuk ni. Okey, habis. Masuk. Bulan Rajab terkenal dengan pada satu peristiwa besar, iaitu Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj ni dalil dia ayat Quran, tetapi dipecahkan Allah seolah-olah macam dia berlaku 2 malam berbeza. Walhal dia
peristiwa yang sama, dua dunia yang berbeza pada malam yang sama. Peristiwa pertama daripada Allahumma salli ala Muhammad, Mekah ke Baitul Maqdis, nama dia Isra. Daripada Baitul Maqdis naik ke langit yang ketujuh, naik pula ke Sidratil Muntaha, naik pula lagi ke Baitul Ma'mur, itu nama dia Mi'raj. So, semua ni perjalanan menjadi contoh toladan untuk kita. Oh, dia dahsyat, malam ni dahsyat. Kalau sempat, tak sempat. Nampak macam mana? Dah 8.20. Tak apalah. Allah Ustaz Laimu pandai cerita. Ini orang kata appetizer sajalah. Jadi kita tengok daripada awal perjalanan Nabi, kita ambil terus sirah perwatakan Nabi, tanam kat kita. Kita tengok apa Nabi, maknanya malam ni bukan orang biasa. Malam ni yang ajak tu Allah. Hantar malaikat Jibril, hantar buruk special VVVIP punya treatment untuk Nabi. Mana special perjalanan ni? Mesti ada pengajaran untuk kita. Nombor satu, sedia sirah tajuk sebelum berlaku Isra Mi'raj, dia berlaku satu fasa yang menyebabkan Nabi mengurungkan diri Nabi dalam rumah. Nabi hanya keluar mai semayang, patah balik lagu tu ya. Nabi tak jumpa orang. Kenapa? Nabi duka cita. Pasal Nabi sedih, wife Nabi meninggal dunia, pakcik Nabi meninggal dunia. Wife Nabi Siti Khadijah, pakcik Nabi Abu Talib. Pertama saya hurai sikit, tak sempat saya hurai sikit yang mana poin-poin. Nanti tuan-tuan boleh suruh ustaz-ustaz lagi mai hurai lagi. Isra Mi'raj ni punya cerita, kalau di pondok 7 hari baca. Tu pondok budak-budak duk mengaji. Kita bukan pondok. Kita pondok-pondok. Malah main-main. Kita main saat main balik kan. Kita bukan duduk lama kat masjid. Kita mau balik lah. So bila kita main-main lagu tu, dia kena double. 2 minggu punya cerita baru boleh. Kalau saya tanya tuan-tuan kan, ni kita ni Isra Mi'raj nak main ni, tuan-tuan punya sambutan Isra Mi'raj yang kali ke berapa? Dia ikut umur kita lah. Saya Isra Mi'raj nak main ni 41. Sambutan Isra Mi'raj saya yang ke-41. 41 dah belum jumpa Isra Mi'raj. Tapi saya yakin kalau saya tanya tuan-tuan, kita semua tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Macam cakap saya. Nabi kan naik buruk, Nabi berhenti semayang kan, dan Jibril kata turun semayang. Berapa tempat? Pai. Kita serupa. Tapi sebab saya dah membaca awal, sebelum saya cerita kat tuan. Jadi malam ni jaga je, saya kita siap 4 tempat. Nabi berhenti semayang 4 tempat. Tuan-tuan kita tahu. Yang pertama, itu semua ada sebab. Takkanlah Jibril suruh berhenti saja. Tidak. Hak peristiwa tu pun nak pergi ambil semayang, sampai lah pun kita tak semayang. Takkan muqaddimah dia tak ada makna. Tak boleh lagu tu. Boleh? Mesti ada makna ya. Tapi malam ni bukan Isra Mi'raj. Malam ni kita cerita bunga saja. Kita ada janji tadi, betul? Saya kata saya bawa ke arah Isra Mi'raj. Tapi bukan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj tuan-tuan bagi ustaz lagi dah cerita. Ini saya bagi appetizer saja. So sebelum berlaku peristiwa itu, Nabi duka cita. So bila duka cita, nombor satu apa Allah ajak? Allah kata, siapa duka cita, siapa susah hati dalam kampung kita, siapa susah hati dalam jemaah, tolong hiburkan dia. Tolong hiburkan dia. Tolong layan dia. Kita tengok kawan kita sedih, bawa dia belanja makan, kurangkan kesedihan dia. Atau kita sunnah. Sebab tu Nabi, mana ada sahabat duka cita pergi jumpa Nabi terus duka cita? Mana ada? Allah suruh kita menghiburkan. Siapa dalam keluarga kita, siapa ada problem, selagi ada kesempatan, hiburkan keluarga kita. Hiburkan orang dekat dengan kita, ahli keluarga terutamanya. Sebab itu, ni contoh laju je. Sebab itu dalam perumpamaan ayah, ibu dalam Quran surah Yusuf, Allah kata ayah siapa? Ayah kita ambil Nabi Yusuf mimpi.
Ya abati, wahai ayahku. Ayat keempat surah Yusuf. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Hai ayah, aku nampak dalam mimpi aku 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan. Terjemahan kita, 11 bintang adik-beradik, 1 matahari ayah, 1 bulan ibu. Okey, nanti dulu ibu tunggu saat kita ambil ayah aja. Ringkas cerita. Ayah matahari. Apa sifat matahari? Matahari sifat dia salah satu mengeringkan baju, pakaian, lupa ayak. Ayah, bukan saya lagi, ini Quran yang sebut. Ayah, kita menjadi tempat untuk mengeringkan air mata keluarga kita. Anak-anak kena mengadu kat kita, dia menangis, kita kena pujuk dia. Isteri kita menangis, pujuk dia. Anak perempuan tuan-tuan menangis, tuan-tuan kena pujuk kita lah. Itu gambaran Allah bagi dalam Quran. Kalau kita tak pegang peranan ni, hancur. Ini bukan gambaran saya, tak. Saya ni baca Quran ni, tuan-tuan. Tak ada tambah, tak ada kurang. Itulah cerita dia. Ini Allah menyantuni Nabi. Sebab apa? Kehilangan isteri. Pertama, Siti Khadijah sangat berperanan pada Nabi. Kalau nak bincang Siti Khadijah punya peranan, ringkasan saja hadis Nabi ketika Siti Khadijah kata, Fatimah, Siti Khadijah adalah isteri yang bagi dekat Nabi 6 orang anak. Nabi ada 7 orang. 6 orang daripada Siti Khadijah, 1 yang last daripada Maryah Qibtiyah. Maryah Qibtiyah nama dia Ibrahim bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqam ada di perkuburan Baqi'. Anak Siti Khadijah salah seorangnya Siti Fatimah. Kata Siti Khadijah, saya sakinah. Dia kata, Fatimah, sini. Siti Fatimah mai. Aku malulah. Bolehkah minta dekat ayah hang baju, jubah ayah hang untuk aku? Ni kira memang style mak-mak kita, Tok Wan kita. Tak. Siti Fatimah kata, Mak, ayah kan suami mak lah. Mak minta lah sendiri. Dia kata, aku malu kat ayah. Siti Fatimah pergi beritahu kat Nabi. Nabi mai segera. Nabi kata, ni dengar, Khadijah, kenapa hang suruh Fatimah meminta kat aku? Sedangkan semua kemudahan orang Islam yang ada ni adalah hasil harta hang. Allah. Semua harta orang Islam yang ada time tu, yang dibiaya Siti Khadijah punya. La ilaha illallah. Banyak betul. Wafatnya sedih Nabi. Tu cerita lain. Tu cerita lain. Tu kalau nak cerita pula satu cerita. Tempat rumah dia kat mana? Tak boleh tunjuk pula. Keluar Bukit Marwah. Saya cerita ke tuan-tuan. Tuan-tuan, keluar daripada pintu Marwah. Kita sa'i Safa, Marwah. Marwah, Safa. Betul ya? Tajuk hari ni sirah. So saya tengah cerita sirah ni, betul? Okay. Safa, Marwah. Patah balik. Safa 2, Marwah 3, 4, 5, 6, 7. Habis mesti kena belah kot Marwah. Kalau belah kot Safa balik, dia rempuh balik orang lain, dia payah. Keluar kot Marwah, belah kot luar. So bila tuan-tuan keluar daripada Marwah, Alhamdulillah, kita berhimpun malam ni pada 8 hari bulan 1 di dalam hujung bulan Jamadil Akhir. Tak berapa hari lagi kita akan masuk bulan Rajab. Maka malam ni diberi tajuk kepada saya sirah dan perwatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin tujuannya untuk kita ambil manfaat supaya kita boleh beramal. Tajuk ni boleh bawa banyak. Satu, saya boleh habaq kat tuan-tuan, perwatakan Nabi, zikir. Nabi tak pernah tinggal zikir. Sebab itu Nabi tidur pun berzikir. Kan Nabi katakan, aku mata pejam, hati berzikir, betul kan? So Nabi tidur pun berzikir. Bukanlah macam kita ni standard biasalah, bukan Nabi kita umat. Nabi
Janganlah pula ada yang dalam ni mata pejam tapi duk kata zikir tu kira pejam terus lah tu. Tak apa. Dalam majlis ilmu ni ulama kata kalau lenom tak apa. Ni majlis ni tak apa, bukan majlis taklim ni macam Syekh Nuruddin, Ustaz Muhadir, yang tu memang kita main memang nak talaqi. Yang ni kuliah. Tuan-tuan nak balik kerja penat, nak rehat, dalam tanyalah orang lelaki tempat tidur paling selesa, paling nikmat, paling tak terasa khutbah Jumaat. Kira rasa kalau lena masa khutbah tu dia cover seminggu punya tidur. Walhal khutbah Jumaat kita 20 minit ya. Betul tak? Kan? Khutbah tu 20 minit ya. Tapi dia punya sedap tu rasa nikmat lah. Ada orang tu letih, dia nak balik sekali lagi, anak-anak dia hingat kacau dia tak ada lena, dia main sini duduk dia lena, bagus ya, tak ada masalah. Sama macam budak-budak lari tu, jangan marah. Budak-budak duk lari ni biar dia mah. Pasal apa? Kita tak tahu kalau rumah dia tak besar, rumah dia mungkin kecil, dia main sini tengok besar, dia lari selalu sini, apa salahnya? Bagus ya. Tu semua nikmat rumah Allah, jadi syok rumah Allah dia tahu. Biar. Jadi saya boleh cerita kat situ. Saya boleh kata okey, zikir yang pertama saya ajak dekat tuan-tuan, hadis ni boleh ikut tu. Maknanya sirah Nabi baca bila, contoh saya kata tuan-tuan pagi-pagi lepas sembahyang subuh jangan tinggal zikir ni sikit ya, tapi dia punya amalan dia boleh sampai 3-4 jam punya pahala dia 3-4 jam punya ibadah. Apa dia? Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimatih. Allah, berapa saat berapa saat? Silap tekan. Macam mana jam ni? Ikut mana tau? Subhanallah bihamdihi ada. Tak jalan. Okey, silap, maaf. Minta maaf tuan-tuan, saya ni tahu tengok jam ya. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimatih. 3 saat. Tuan-tuan baca 3 kali 9 saat. Amalan ni baca tu sama dengan ibadah 3 jam. La ilaha illallah. Bila Nabi boleh nampak, saya boleh syarah bagi tuan-tuan. Ni Nabi bagi kat isteri Nabi Sayyidatuna Zainab binti Jahsy, salah seorang isteri Nabi. Ketika dia duduk, Nabi nak keluar pergi sembahyang, dia duduk berzikir, Nabi patah balik, Nabi kata sirah perwatakan boleh. Tapi hari ni kita tak minta macam tu. Kita kata jom kita bagi yang dekat dengan kita supaya tuan-tuan boleh revise balik nanti Isra Mi'raj. So saya bagi kat tuan-tuan malam ni peristiwa dekat-dekat Isra dengan Mi'raj supaya boleh ambil kepada kehidupan kita. Okay. Titik Ustaz? Nak sambung? Tapi saya ada kempen. Saya ni ada kempen saya daripada Allah sampai bila-bila. Saya nak kempen yang ni dulu. Apa dia? Saya baca kat tuan-tuan 3 hadis. Tuan-tuan semak hadis ni elok-elok. Saya baca kat tuan-tuan, nak tahu cerita ni dia kena gabung 3 hadis ni baru dapat. Hadis ni saya dengar daripada Ustaz Imam Muda Megat. Masa dia cerita tu saya duduk, saya dengar, lazat hadis ni. Ni kempen aku 2024. Aku nak bagi semua orang rakyat Malaysia tahu hadis ni. So bila saya baca, satu hadis tu tak sempurna cerita dia. Cari lagi, jumpa hadis kedua, jumpa hadis ketiga. Dia ada banyak hadis, saya bagi yang kuat dia. Bukhari, Muslim, Tirmizi. 3 ni kuat. Hak lain ada lagi, kuat juga. Tapi untuk marahin macam kita, cukup 3 ni. Okay, pertama, Bukhari 1338. Muslim 2870. Tirmizi 1071. Tu semua tu kalau tuan-tuan tulis kat Google, Bukhari 1338, keluar hadis ni. Tuan-tuan tulis Muslim 2870, keluar hadis ni. Tuan-tuan tulis Tirmizi 1071, keluar hadis ni. Saya baca dekat tuan-tuan bekalan ni. Dan tak dan hari ni tak apa, nanti tuan-tuan jadikan ni sebagai bekalan. Penting hadis ni untuk semua orang. Tuan-tuan tengok saya baca, tuan-tuan dengar elok-elok. Okay, hadis dia bunyi macam ni, tengok bahasa Melayu terus je, senang. Nabi kata, so hadis Bukhari, Muslim, Tirmizi, gabung semua. Okay, tengok saya baca, nanti tuan-tuan balik rujuk balik. Okay, Nabi kata apa? Ni tajuk hari ni sesuai tajuk hari ni, dan sesuai untuk tuan-tuan satu Rejab, Isra Mi'raj semua sesuai hadis ni. Apa dia? Dengar. Bila mati saja umat aku, Nabi kata, mereka dikuburkan, dikebumikan
dan diuruskan pengkebumian mereka. Nabi kata, maka selepas mereka mati dikebumikan, berlalu orang daripada kubur dah, tak jauh daripada itu, maka dua malaikat mai. Hadis dia bunyi lagu tu. Saya bagi tahu tuan-tuan, dalam hadis yang lain, tak jauh tu berapa Nabi sebut? 7 langkah. Saya yakin kita semua tahu 7 langkah tu. Kita berjalan ni kubur, jalan 7 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita kot luar ni mungkin tak balik lagi, mungkin duk berjalan, duk keliting tang situ, mungkin jumpa dia beradik. Dalam kubur dah berlaku peristiwa. Nabi yang cerita, hadis sahih semua. Nabi kata apa? 2 malaikat turun masuk dalam kubur tu dah. Kita semua tak nampak, kita tak tahu. Tapi Nabi duk abang kat kita. So apa malaikat 2 orang tu buat? Kita tahulah, mungkar nangkir lah, tak ada orang lain lah. So malaikat 2 ni mai, dia dudukkan orang dalam kubur tu. Kita lah duk baring lagu tu kan, lambung kanan kan, kepala kita lagu tu menghadap kiblat kan, kiblat belah sini kan. Malaikat mai, malaikat bagi duduk. Apa malaikat buat? Ni hadis. Malaikat tunjuk dekat kita gambaran tasawur Nabi Muhammad sallallahu. Kemudian dia tanya soalan, kenal tak dia ni siapa? Tu soalannya. Lepas tu malam ni tajuk ni. Masuk kubur, soalan pertama sekali malaikat tanya. Tu saya dah bagi dah rujukan tu. Hadis sahih tu, Bukhari, Muslim, Tirmizi. Masuk kubur, ibu, ayah. Soalan pertama malaikat tanya, hang kenal tak dia ni siapa dia? Tu dia soalan. Jenuh berakak nak jawab. Kita lega lah mukadimah kita baca macam tadi kan, qasidah kan. Untung anak-anak ni, zaman kita dulu mana ada. Saya tanya best umur atas daripada saya dengan saya punya sampai ke atas, tahu rambut Nabi lagu mana? Mana kita tahu? So soalan pertama malaikat tanya, hang kenal tak dia ni siapa dia? Dalam hadis dia cakap orang yang beriman dulu, tapi saya nak bagi lekat di hati, saya baca hak yang orang kafir dengan orang munafik dulu. Okey, jangan saya tuan-tuan baca tu, awak saya baca bawah dulu, saya abang siap-siap. Ini kaedah penyampaian. Adapun orang yang kafir, orang yang munafik ada tu yang bahaya tu, sebab dia pakai macam kita. Munafik ni pakai baju macam kita. Kalau dua orang Melayu, dia pakai baju Melayu, pakai kain melikat, pakai kopiah, pakai sorban, duduk belakang dengan kita. Zaman Nabi, yang duduk semayang belakang-belakang Nabi tu kepala munafik mana tu? Abdullah bin Ubay bin Salul semayang belakang Nabi. Tapi bukan sini lah, sini semua orang elok lah, belakang tu imam. Lagi pakai duduk tengok siapa belakang tu imam. Kacau. Bukan bukan perisi sebelah, bukan. Cuma nak abang, dia punya perwatakan macam kita. Jadi malam ni kita doa lah, ya Allah jauhkan kami semua daripada perangai munafik dan nifak. Amin. So jadi perangai lagu tu. Adapun orang kafir dan orang munafik, bila ditanya kepada dia, orang kafir dengan orang munafik, hang kenal tak dia ni siapa dia? Jawapan mereka, la adri, aku tak kenal. Tak kenal. La ilaha illallah. Bukan hari tu Covid, semua orang baca hadis Nabi ya. Penjarakan pun ambil hadis Nabi. Nabi kata duk satu tombak betul. Bila bersin Nabi kata tutup mulut lagu ni, kita buat jadi mas. Bukan kan Nabi kata kalau siapa sakit jangan pi tempat tu keluar, siapa yang sihat jangan pi tempat sakit, betul? Hadis Nabi semua tu kan. Qala Rasul. Masuk kubur tanya, kenal tak? Tak kenal. Bila jawab saja tak kenal, apa sambungan hadis tu? Tuan-tuan boleh baca, saya dah bagi dah rujukan. Malaikat ambil dia punya hammer dah, dia punya tukui dah, dia punya mertun dah. Malaikat ambil, dia hantam kepala kawan tu. Lebih sebut baina uzunain, di antara dua telinga. Antara dua telinga tak mana? Sini. Dia bagi kat muka tu, hak mulut tu kata tak kenal tu. Dia pegang lagu tu, dia hantam kawan tu. Bila hantam kawan tu menjerit. Bila kawan tu menjerit, wah lagu tu, jangan, kita ni kawan hentam kita, kita jerit. Ni malaikat. Surah At-Tahrim ayat tu, ayat tak ingat betul tu, la ya'sunallaha ma amarahum. Surah At-Tahrim. Malaikat tak ada maksiat. Kalau orang kata hentam kuat, dia hentam kuat, dia tak kira arah. Dia bagi kawan tu menjerit. Wah lagu tu, bukan menjerit saja, tapi saya cakap menjerit ni sebab dalam hadis
Dia kata apa? Jeritan dia itu didengari oleh semua makhluk kecuali thaqalain, kecuali dua kumpulan. Thaqalain, siapa dia? Manusia dengan jin yang tak dengar. Hak lain semua dengar. Gerun. Nabi sebut. Sebab apa? Sebab dia kena hentam tu, tenggelam 7 petala bumi. 7 petala bumi. Malaikat cekau dia, tarik naik balik, letak, hentam balik masuk. Cekau naik balik, hentam balik masuk. Tak tanya soalan dah. Tadi tanya dah, hang kenal tak? Tak kenal. Sekali hang tak kenal, hang kena hentam lagu tu. Baca hadis tu, Imam Bukhari, Muslim. Dia kata apa? Nabi kata dia kena hentam lagu tu sampai kiamat. Kiamat pai. Siapa kata cerita pasal Rasulullah buat maulid, buat majlis ni, Isra' Mi'raj ni sia-sia? Saya yakin tuan-tuan baca 100 kali pun kita akan sentiasa dapat ilmu baru. Kita tak akan kenal lagi Nabi. Mana boleh kenal Nabi setakat 100 kali baca Isra' Mi'raj? Tak boleh kenal. Jangan jemu. Nabi ni bukan orang biasa macam kita. Memang nama Muhammad macam kita. Macam tuan-tuan lah, saya doa nak tuan-tuan lah. Tak kenal Nabi lah. Taklah betul lah. Macam mana hang boleh tak kenal Muhammad? Hang semayang pun kena sebut tahiyat akhir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hang kena sebut nama dia. Hang tak sebut nama dia semayang tak sah. Tu rukun yang ke-11. Tahu-tahu kita semua jemu bila dengar tajuk ni, tajuk apa ni ya Rasulullah. Allah, pelik orang kita. Lalu ada pun orang yang beriman tunjuk gambar tu, kita kan excited lah nak jumpa Nabi kita semua. Semoga Allah jadikan tuan-tuan dan saya excited jumpa Nabi. Amin. Tunjuk kan kita tak ada nak jumpa lagi kan. Kedua harap nanti dalam syurga lah nak jumpa kat padang mahsyar ke apa kan. Tunjuk gambar tu, malaikat tanya, hang kenal tak dia ni siapa dia? Tanya lagu tu. Kawan tu baca hadis dia sebut, huwa Muhammad. Mana ada gap? Nabi tak kata pun dia duduk berfikir, tengok muka aku belek kiri kanan. Mana ada. Nabi kata, malaikat tanya, hang kenal tak? Terus dia, huwa Muhammad. Ni Muhammad ni saya kenal. Tak cukup tu sama pula Rasulullah. Hadis Imam Bukhari, Muslim. Ni Rasulullah. Dia kata tak cukup tu, syahadah pula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah, dahsyat. Semoga Allah jadikan kita di kalangan orang jawab lagu ni. Amin. Kan senang. Cakap lancang depan malaikat bukan senang. Malaikat dengar dia jawab lagu tu apa? Malaikat kata unzur maq'adaka finnar. Hang tengok tempat hang dalam neraka. Maknanya apa? Hang kategori orang masuk neraka. Kita semua ni berkapasiti untuk jadi macam tu. Memang kita minta masuk syurga, tapi dengan pangai kita dengan pangai kita mayang boleh lihat kita ni time ada jadual kuliah tak apa, cuma time azan saja, tak ada siapa. Azan ni untuk main semayang. Jadi dengan panggil kita macam tu, kita kapasiti jadi macam ni. Sebab tu hadis ni penting untuk kita. Malaikat kata apa? Unzur maq'adaka finnar. Hang tengok tempat hang dalam neraka, asal dia. Tapi sebab hang jawab kenal Muhammad, Allah tukar tempat hang masuk dalam syurga. Allah. Allah. Ni belum, hadis tu belum lagi timbang amalan. Tanya je, kenal tak? Kenal, tu je. Tukar tempat masuk syurga. Semua orang dalam kubur hak lain yang ada time dengan dia tu, tengok perubahan tempat tu berlaku. Kawan ni jadi sonok. Bila dia jadi sonok, tiba-tiba dia tengok hadis Imam Tirmizi sambungan tadi. Dia tengok, rupanya bukan hak tu saja tukar. Kubur hak dia duduk tadi tu, Allah luahkan 70 hasta kali 70 hasta kali 70 hasta. Maknanya seolah-olah hang duduk kat tengah-tengah ni seorang hang, orang semua tak ada. Ni dia kubur hang seluah masjid ni. Tu dia. Masjid ni pun belum 70 lagi, berapa 30 40 hasta. Ada lagi balance 30 hasta lagi ni. Punya luah lagu tu kubur dia. Dia punya excited. Hadis Nabi baca, saya dah bagi rujukan kat tuan-tuan baca. Dia punya excited. Kalau bahasa kita cewi. Dia duduk jadi macam, awak ni jadi macam ni.
dia terlupa kata dia mati. Dia pergi habaq kat malaikat. Malaikat, boleh tak saya pergi habaq kat family saya? Tu dia. Dia pergi kata lagu tu. Malaikat, boleh tak saya pergi habaq kat family saya? Kalau dia kenal Rasulullah ni, balasan dia dapat. Malaikat kata, dah tak boleh, tak boleh. Allah suruh hang lena macam pengantin. Kiamat nanti bangkit lain. Lena elok-elok, tak apa. Dia lena, seorang dah. Kubur dah, luah lagu ni. Lena tengah-tengah seorang-seorang. Tahu dah masuk syurga? Oh, tidak, syok. So, jawapan sebab apa? Kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halo. Sebab tu saya rasa hadis ni tak ada lagi orang baca. Sebab tu saya baca bagi semua orang dengar. Supaya jadi muqaddimah lazatnya tuan-tuan baca sirah Rasulullah. Masjid jangan berhenti cerita pasal Rasulullah. Orang ni yang menyelamatkan kita masuk syurga. Hak menaling tak ada, susah. Susah. Ni ada jalan ringkas ni, ada ni. Baca, kenal, habam, amal hari-hari buat sunnah Nabi. InsyaAllah cinta dengan Nabi ni cinta yang berbalas. Belum cinta lagi, Nabi dah cinta kita dulu. Tinggal nak returnkan balik je. Dan ramai je ulama-ulama tu. Allah, cerita tak mana dia ni. Dia 8.55 tak apa nak main dah ni. Dia takkan 8.40 tu dia keluar 8.55 dia tak main dah. Idea tak ada lah. Allah cerita, ada seorang badui. Saya samar cerita ni. Ada seorang badui. Dia main, dia baca macam ni doa dia, tuan-tuan dengar. Ni saya susun doa ni kita boleh baca. Doa ni kita boleh susun. Apa istilah dia? Rima ke? Rima. Dia macam tuan-tuan mungkin tak buat macam dia, tapi rima kita boleh susun macam dia. Tuan-tuan boleh faham tak? Contohnya kan, ni contoh. Bukan dia kata, bukan saya kata, bukan apa. Ni contoh saja. Contohnya kita, Tuhan, aku ada buat dosa, aku pergi berzina ke apa, ya Allah tolong apa. Kita pun boleh susun rima macam tu. Tuhan, aku dah buat salah tadi, aku semayang lambat. Faham tak? Kita boleh susun rima macam dia. Boleh faham tak? Ini saya cerita kat tuan-tuan. Seorang Arab Badui tu, bila sebut Arab Badui, dia bukan macam orang macam tuan-tuan. Tuan-tuan mulia lagi. Arab Badui ni Arab tak pergi school punya. Ni Arab tak pergi school punya. Arab Badui ni memang duduk kampung punya. Dia tak pergi school. Dia kira dia kasang. Dengan Nabi pun dia panggil, ya Muhammad. Lagu tu lah. Maknanya, kalau dia ni reti fikir lagu tu. Kalau kita tak fikir lagu tu, teruk lagi kita daripada dia. Okey. So, dia pergi kat maqam Nabi. Dia kata, pergi kat maqam Nabi, dia doa, ya Allah, dahsyat, aku ni main dengan dosa. Dia kata lagu tu. Ini bukan yang Al-Utbi. Yang Al-Utbi lain. Hak tu hadis lain. Hak tu dalam kitab Imam Bukhari, syarah kepada Imam Bukhari, Imam Tirmizi, dalam hadis tafsir Ibnu Katsir, firman Allah, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum rasul wajadullaha tawwabar rahima. An-Nisa ayat 64 tu. Hak tu Al-Utbi. Hak ni lain, ni cerita lain. Bukan Al-Utbi. Saya semak bukan Al-Utbi. Ni cerita lain. Ada seorang Arab Badui, dia pergi dekat Madinah, pergi dekat maqam Nabi, dia duduk, ya Allah, aku ni hamba-Mu, main dengan dosa yang banyak. Kalau kamu nak azabkan aku, dia kata begitu, sesungguhnya aku ini hamba-Mu, dan kamu pasti akan sayang dengan hamba-Mu, dan aku adalah umat kepada kekasih-Mu. Maka kalau engkau ingin mengazabkan aku, maka engkau akan mengecilkan hati kekasihmu. Oh, dahsyat ayat. Berani sungguh. Tetapi kalau engkau ingin mengampunkan aku tetap hamba-Mu yang berdosa, tetapi engkau akan menggembirakan hati kekasihmu. Oh, dia kata lagu tu. Maka ya Allah, yang manakah kamu akan buat pada aku? Dan aku yakin kau pasti tak akan mengecilkan hati kekasihmu. Amin. Hak tu ya. Belah malam tu Nabi main mimpi dia. Nabi kata, ni Tuhan dengar anak hamnya syair, pai guna nama aku, Allah ampun dosa hang. Selesai. Dahsyat. Saya dengar, wish, dia ni power. Duk
main syair menyembul. Tapi saya rasa kita boleh doa dulu tu apa salah. Ya Allah, aku ni umat Nabi Muhammad, dosa banyak agaklah. Tapi kalau engkau nak siksa aku, nanti mesti Nabi Muhammad sedih. Ampunkan aku ya Allah. Apa salah? Ada itu dah. Maknanya betul. Iyalah kita atas muka bumi ni kita nak semua orang masuk syurga, betul tak? Saya syarah kat tuan-tuan, saya nak tuan-tuan masuk syurga, saya nak masuk syurga. Buat apa kita piduk kata tuan-tuan bang masuk neraka mampu. Buat apa kita kata lagu tu? Sebab apa? Sebab dia akan menambahkan, dia akan membanyakkan kerja setan. Bagaimana? Setan kan bawa orang semua pergi neraka. Kalau saya pun bawa tuan-tuan pergi neraka, duk cerita tuan-tuan masuk neraka, apa beza saya dengan setan? Tak betul tak? Setengah kita tak faham juga, setengah orang bila cerita ya semua orang ni masuk neraka. Orang syok sangat dia. Kita nak ajak semua umat masuk syurga. Betul ya no? Wallahu a'lam. Ke-9 habis selesai. Tuan-tuan faham tak cerita saya tadi? Faham balik dah? Tujuan saya cerita bagi tuan-tuan faham. Orang salah lekat betul dah tu. Ada tu siapa-siapa wali-wali Allah dalam ni bagi ilmu kita malam ni kena. Kesimpulan yang macam ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kesimpulan, mencintai seseorang perkara paling penting, kerana daripada cinta akan membuatkan adanya taat. Kita cinta mak bapak kita, kita akan taat dengan mak bapak kita. Kita cinta guru kita, kita akan taat dengan guru kita. Kita cinta kepada pasangan kita, kita akan taat kepada dia. Isteri cinta suami, dia akan taat dengan suami. Suami sayang dengan isteri, dia akan taat dengan isteri dia. Itu nisbah yang senang lah. Maka tuan-tuan semua tak akan boleh cinta kepada Nabi melainkan tuan-tuan kena kenal Nabi. Dan benda yang paling important dengan Nabi ni, kata Imam Yusuf An-Nabahani rahimahullah ta'ala, siapa nak kenal Allah, kena kenal Nabi. Siapa tak kenal Nabi, dia tak akan kenal Allah. Pasal? Iyalah, mana ada Nabi berkata tidak? Kan hadis Nabi tu kan, para sahabat kata, tidaklah orang berkata kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, melainkan Nabi kata tidak. Mana ada? Sebab tu ustaz-ustaz takut juga bawa ridak ni. Saya kira orang main-main ustaz lawa ridak minta kacau. Dia kata Nabi tak pernah kata tak. Kalau saya kata kat tuan-tuan, kalau Nabi orang minta berdoa, orang minta sesuatu, Nabi kata tak, Nabi bukan Tuhan, Nabi manusia. Kalau itu standard Nabi, Allah macam mana? Apa? So kita akan kenal Allah dengan kita kenal Nabi. Nabi penyayang. Mana ada Nabi doa, ya Allah musnahkan umatku, mana ada? Kalau Nabi sayang umat macam tu, Allah ketika langit kata dekat Allah, Tuhan, ni hadis Qudsi, dia kata Tuhan, ini penutup lah, ni kesimpulan tutup. Habis ni kita semayang, ok? Jangan buat muka nak dengar kuliah lagi. Ustaz buat muka teku. Habis dah. Hadis Qudsi. Langit kata, Tuhan, kamu ciptakan manusia makhluk, mereka buat kerosakan. Kalau aku, kata langit, izinkan aku hempuk dia bah. Bumi pula kata, Tuhan, kamu buat manusia, dia buat kerosakan atas muka bumi, izinkan aku telan mereka, hempit mereka, bagi tulang rusuk mereka bertemu. Gunung kata, Tuhan, kamu buat manusia, dia buat kerosakan atas muka bumi, izinkan aku hempuk mereka. Kata Tuhan, betul aku buat mereka,
betul mereka ada buat dosa, tapi aku bagi tahu dekat hamba, kata Tuhan, kalau hamba buat mereka, hamba pasti akan sayang kat mereka. Aku buat manusia, aku pasti sayang dengan manusia, kata Allah. Bumi, langit, semua nak tunggu kita taram nak bagi kita, tapi Tuhan nak. Tuhan dia sayang kita. Bukan raja dia nak tahu kita masuk neraka, dia buat neraka untuk kita takut. Dan dia nak semua umat, terutamanya umat kekasih dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu dekatkan diri dengan Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, 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 berdasarkan apa yang disebut oleh para ulama, kita rapat dengan Nabi, tak akan ada jalan lain melainkan syurga untuk kita. Itu je yang kita harap. Semoga Allah menghimpunkan tuan-tuan dan saya bersama Nabi dalam syurga Firdausil A'la. Amin ya Rabbal Alamin. Ampun maaf daripada saya. Terima kasih pilih tajuk ni. Boleh teruskan siri 1, siri 2. Bukan dengan saya lah, bukan saya yang salah faham, jangan. Maksud saya, Ustaz lain boleh sambung ni. Ini siri yang bagus, mengenalkan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wa salam. Ampun maaf daripada saya. Mohon izin sebelum kita tutup, marilah kita baca selawat kepada kekasih hati kita ni, Nabi kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih tuan-tuan, merdu sedap. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada kerdilnya saya, kekurangan saya. Mohon ampun kepada semua ahli-ahli keluarga Rasul yang ada dalam ni. Ada 2-3 orang saya kenal dalam ni. Ada kekurangan saya cerita, terima maafkan saya. Yang baik daripada Allah, yang lemah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.